Ya, kita bersama ke Daerah Tutong bersama rakan kita Majdi Dr. Haji Subini. Assalamualaikum Majdi, selamat pagi. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan setugas di sana, Hani dan juga Sarina. Alhamdulillah saya kabar baik pada pagi ini. Bagaimana pula dengan rakan setugas berdua di sana? Alhamdulillah seperti yang dapat Majlis saksikan, kita juga dalam keadaan yang sihat afiat ya. Mudah-mudahan juga rakan-rakan kru yang bertugas di studio siaran Daerah Tutong dalam keadaan yang sihat afiat pada pagi ini, dan mudah-mudahan juga lancar apa yang akan bakal kita kongsikan interaksi langsung bersama dengan rakan di Daerah Tutong. Baik, ni Majdi, kita akan bercakap mengenai dengan pepatah ni. Pepatah. Jadi ditanyakan hari ini, memandangkan nanti Minan Yunus akan menyanyikan lagu namanya Pepatah. Jadi kita ni berkongsi sedikit antara pepatah yang lazim kita ni gunakan di dalam pertuturan seharian kita ni. Ya. Baik, kalau saya secara peribadi, pertuturan harian berkata mengenai dengan pepatah ni mungkin jaranglah digunakan. Tapi ada pepatah yang saya suka dengar seperti meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Saya suka pepatah tersebut kerana ia memberitahu bahawanya kalau kita ni ingin memulakan sesuatu perkara yang baru, kita mulakan dari bawah, ataupun yang kata lain, kita ni perlu mendidik anak-anak ataupun anak-anak kita ni yang nyorang barukan melihat, barukan mempelajari sesuatu, kita ni didik mereka dari basicnya ataupun dari asasnya. Dan insyaAllah pada suatu hari nanti mereka akan lebih mahir dalam sesuatu perkara. Kerana itulah saya suka pepatah tersebut. Kalau Majdi menyatakan melentur buluh biar daripada rebungnya, saya suka juga mengaitkan selalunya gambaran daripada pepatah itu adalah kalau tidak dipecahkan ruyung mana akan dapat sagunya. Lebih kuranglah tu barangkali ya, yang membawa makna kepada sesuatu yang kita ni cuba usahakan sedari awal, ataupun kalau kita ni asah, ia akan pasti dapat memberikan manfaat. Seperti juga belakang parang diasah lagikan tajam. Jadi banyak pepatah ni memberikan inspirasi kepada kita ni. Supaya kita ni terus berusaha, kalau boleh usaha itu dilakukan dari awal lagi, sehingga ianya membuahkan hasil yang insyaAllah lagikan tajam. Mungkin nanti Majdi boleh menyediakan satu bahan sisipan dari Daerah Tutong lah, bagaimana penciptaan pepatah. Selalunya orang-orang tua yang kaya dengan pepatah-pepatah ni. Kalau indah ada yang tua, indah akan ada yang muda tu macam tu. Kerana istilahnya dorang anitah yang lebih dulu menjalani kehidupan, yang makan sirah, dorang lebih faham kenapa pepatah-pepatah ni ataupun mungkin peribahasa-peribahasaan diwujudkan, Majdi ya. Baik, untuk pagi ini bahan akan dikongsikan dari Daerah Tutong. Tidak sabar untuk menyaksikan. Kita akan serahkan dulu bersama dengan Majdi. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Alhamdulillah kita bersua menerusi sasar yang dibawakan dari Daerah Tutong pada pagi ini, dan ingin dikongsikan beberapa makluman semasa terlebih dahulu. Dan makluman pertama ingin dikongsikan pada hari ini akan diadakan Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Rancang Perumahan Negara Bukit Beruang Kawasan 1 Daerah Tutong yang sudah pun bermula pada jam 8 pagi tadi dan insyaAllah akan berakhir sehingga jam 11 pagi ini bertempat di Dewan Kemasyarakatan Bukit Beruang, Mukim Telisai Daerah Tutong. Manakala makluman kedua, pada hari ini juga diadakan pertandingan catur terbuka Blitz yang dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Keriam dengan kerjasama Persekutuan Catur Brunei Darussalam, dan insyaAllah akan diadakan di Dewan Sekolah Rendah Keriam Daerah Tutong bermula jam 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Baik, audio penonton, dua makluman semasa saya kongsikan sebentar tadi, dan untuk seterusnya pula mari kita saksikan bahan visual yang kami sediakan untuk edisinya hari ini. Dayang Husna binti Abdullah berusia pertengahan 50-an memulakan kerjaya beliau sebagai seorang atlet larian
sejak masih lagi berkhidmat bersama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Aktif dalam bidang sukan tersebut tidak pernah menghalang beliau untuk tidak mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan ibu kepada suami dan anak-anak tercinta. Babu aktif dalam sukan ini semenjak Babu sekolah darjah 4 dan lepas dari sekolah sampai ke Askaunita pun Babu aktif sepanjang 25 tahun berkhidmat dalam Askaunita, dan setelah bersara pun Babu sampai ini pun Babu masih aktif dalam sukan. Pembakar semangat Babu untuk meneruskan sukan ini adalah suami Babu juga, memandangkan suami Babu pun olahraga veteran yang masih juga masa ini bergiat dalam sukan walaupun usianya sudah 80 tahun. Dan selain itu juga semangat dan dorongan daripada anak-anak dan teman-teman yang sama berlari. Sebagai seorang atlet adalah menjadi rutin harian buat beliau untuk sentiasa bergerak aktif, melaksanakan latihan di sebelah pagi atau petang, dan kelazimannya antara lokasi latihan adalah di Padang dan Balapan Kompleks Sukan Daerah Tutong. Beliau yang kini merupakan sebahagian dari ahli kumpulan larian Tutong Runners dilatih oleh jurulatih kumpulan tersebut. Okay, saya mengenali Kakak Husna pada 2019 dalam perlawanan luar dan dalam negeri, dan saya dapati Kakak Husna mempunyai potensi untuk lebih maju dalam bidang larian ini. Jadi saya sendiri teks Kakak Husna untuk mengikuti kami Tutong Runners untuk mengikuti jadual-jadual larian yang lebih teratur untuk Kakak Husna. Saya dapati selepas Kakak Husna mengikuti jadual latihan, beliau banyak mendapat tempat dalam larian-larian yang didaftarnya. Dia pernah menjuarai beberapa acara larian di dalam dan di luar negeri. Dari sana kami nampak prestasi Kakak Husna semakin meningkat dari masa ke semasa. Harapan saya kepada Kakak Husna untuk lebih fokus pada jadual latihan, memandangkan masa ini perlawanan-perlawanan dalam dan luar negeri sangat rapat. Diharap beliau mengikuti jadual latihan yang telah ditetapkan. Meski sudah lebih dari 30 tahun bergelar atlet dalam sukan larian, beliau tidak pernah alpa dalam melakukan sesi latihan yang kerap dilakukannya di beberapa lokasi selama 3 jam atau lebih bagi untuk memajukan diri sama ada dari segi ketahanan fizikal, mental dan juga teknik bagi memantapkan stamina serta persiapan sebelum menyertai sebarang kejohanan larian yang akan datang. Selalunya pemanasan badan, stretching dulu, lepas stretching, lari anak dalam ikut jenis larian itu, lari anak dalam 3 round ataupun 4 round. Fungsinya supaya cergas rasanya. Kalau ketani terus berlari, macam nada panas, nada semangat, kan tidur pulang tu selalunya Babu. Kalau nada warming up, teruskan terjun blusher. Selain itu juga supaya masa-masa tunda krem, dilungga-lunggakan dulu kan otot-otot itu. Yang dititik beratkan adalah kasut, seperti latihan di pantai. Kasutnya
lebih kurang macam tapaknya tu macam kasut stupor tu. Tapi memang sudah dihaskan di kedai tu ada berjual. Kalau kasut dalam trek, khas untuk trek tu. Ada juga kasut tu boleh dipakai macam 4 dalam 1. 4 dalam 1 ni macamnya babuk di trek boleh dipakai juga di pantai, di bukit. Tapak-tapak tu kan jenis kasutnya. Selama penglibatan beliau dalam sukan larian, telah banyak kejohanan-kejohanan yang telah disertainya, sama ada di peringkat nasional maupun antarabangsa. Sehingga kini, lebih dari 200 kejohanan yang pernah disertai, seperti di Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, China, Hong Kong, Taiwan dan lain-lain lagi. Penglibatan aktif beliau ini sedikit sebanyak telah membantu dalam perkembangan sukan larian di negara ini. Even the latest kalau di dalam negeri fun run 16 km 40 round di track yang dianjurkan oleh Tutong Rana. Dan di luar negeri full marathon di Bintulu 42.195 km, dan di sana Babu dapat top 10, berarti Babu nombor 5 dengan mendapat masa 4 jam 9 minit. Target Babu dalam sukan ini adalah untuk menjadi contoh anak-anak muda yang di luar sana. Umur bukan penghalang untuk menyertai apa-apa pun sukan di luar dan dalam negeri. Sebagai sebahagian daripada Persatuan Atlet Veteran Negara Brunei Darussalam, sudah pasti tanggungjawab yang dipikul untuk membawa nama negara ke persada antarabangsa melalui bidang sukan ini menjadi satu perjuangan dan pembakar semangat dalam menghadapi kejohanan yang bakal disertai yang setentunya membantu dalam kemajuan sukan negara.